Cepatlah Ikut save ke laptop. Tak dapat nak on video. Ada Nak masak? Duduklah kat depan. Ya, Ustaz minta maaf atas kelewatan ya. Kita bayar dulu di Zoom supaya tidak terputus di setiap 40 minit. Waiting room. Ustaz. Alright. Okay, kita dah boleh orang dah 15 orang. Hello. Okay, rasanya dah boleh start lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah masuk bulan baru dan kita buat setiap awal bulan kita kena mengingat masa Zuhar dulu sebab banyak benda yang kita perlukan daripada mereka. Kita tak nak buang masa, kita mempersilakan masa Zuhar dan Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Master Atirah dan juga Master Najmi kerana memberi ruang dan peluang untuk kami Master Zuhar dan juga Master Ainul Shahrazad untuk bertemu dengan grup Soul jadi alhamdulillah pencapaian yang bagi saya bulan lepas secara keseluruhannya ada peningkatan dari segi grup Soul secara keseluruhannya, alhamdulillah, dan saya ucapkan tahniah. Ada tak new supervisor ataupun new rank up senior supervisor kat sini, Master Atirah? Sepatutnya ada tapi tak boleh masuk sekarang. Kak Nafisah dan juga Iyani. Downline tim Sarawak, Nafisah dan Iyani. Tim Sarawak, tim Nafisah Dia tak ada pun dalam ni? Aflan dia ada, Syamsina ada sini. Syamsina. Okey, tak apa, nanti kita minta dia cakap. Alright. Jadi sebelum kita mulakan, saya nampak kita akan review sikit performance bulan Jun dan juga bulan Mei, yang mana saya dapat tahu orang kata apa, secara keseluruhannya macam saya cakap tadi agak memberansangkan. Alhamdulillah, tahniah you all atas effort yang semua orang kata apa, masing-masing meletakkan undivided punya effort dan juga komitmen untuk capai ke tahap ini. Tahniah. Dan kalau boleh this month kita nak hit another 300,000 sale nak hit 300,000 sale yang pertama ke, boleh saya cakap macam tu, Master Atirah? Tak juga pertama pun sebab pernah juga rasanya reach 300. Okey. So tak apa, kita cuba tingkatkan lebih kurang 10%. Kalau kita tingkatkan 10%, maksudnya kita kena hit 310,000 310,000. So kalau itu 10% lah so masing-masing kena buat tugasan masing-masing yang you achieve on June. Make sure kena tingkatkan. Kalau group sale kita kalau grup sale kita orang kata apa 20,000, kena naikkan jadi 22,000, tambah 10% lagi. Macam itulah kalau nak tahu target keseluruhan grup kita macam mana
So semua at all level punya leadership kena kira lah bulan Jun berapa dia punya keseluruhan sale. From tu kalau semua naikkan seorang, ambil peranan seorang naikkan 10%, insya-Allah group sold bulan ni akan cecah 310,000. Right? So from that, bulan depan kita naik lagi tangga kedua pula, tangga keempat, tangga kelima kita. Dan seterusnya, itulah pendakian yang kita nak kena buat. Dan itu kena ada mindset. Masing-masing kena ada that kind of mindset. Kalau semua bergerak dalam satu mindset yang sama, senang kita nak achieve dan dapat satu keputusan yang cemerlang dari segi grup. Dari segi grup. Bang Yat. Assalamualaikum. Bang Yat. Kita laki sama laki kita kena ada respect lah. Jarang orang laki masuk, tapi alhamdulillah. Okey, jadi untuk permulaan ni saya akan select 2 orang. Saya akan select 4 orang, yang mana 2 orang akan saya minta cakap dari segi level leadership, dari segi leadership group. Saya akan pilih Mila dengan siapa nama Izzati Rosli. Untuk bercakap, but this is not your session tau. Hari ni session saya dengan Master Ainul, so jangan cakap lama-lama. Saya bagi cakap sikit je. Tu peringatan dan amaran supaya saya boleh test ground, tengok ground macam mana ground punya feedback sebelum kita tahu orang kata apa, sebelum kita nak cakap basah je kan. So kita kena test ground dulu supaya ground boleh bagi feedback pada kita dan kita dengar apa yang feedback daripada ground. Dan apa yang saya nak daripada Mila dengan Izzati Rosli, you kena cakap, you kena bagi tahu kat kita what went wrong to your total sales group last month ataupun bulan Jun. Apa yang jadi salah dan apa yang betul. You rasa kalau you target, kami target sebenarnya grup kami target sebenarnya 80,000, tapi kami dapat 60,000 saja. Kan? Kat mana silap dia? Dan apa benda betul yang you all buat? Yang you rasa you buat? Dari 2 perspektif itulah, dari segi total sales group yang saya nak tahulah. Okay, so kalau boleh since Izzati, get ready Izzati. Since Mila dah ready, saya minta Mila dululah bagi 1-2 point yang boleh share kat kita, bagi tahu apa benda betul dan apa benda salah yang you rasa group you buat. Silakan Mila. Okay, dah unmute dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, benda betul dan benda salah kalau benda betul tu rasa actually bulan lepas Ayat husband Mila, dia kiranya baru start panas enjin lah, bukan bulan lepas, bulan Mei tu. Bulan Mei tu dia start, dan dia start tu dengan dah sebelum ni dibuat kuku kan. Sekiranya rekrutmen tu ada daripada orang-orang kuku juga. So macam yang macam Mila rasa macam okey lah untuk kita mula macam mana tu bang? Yes? So macam Mila nampak ada pertambahan ahli daripada orang-orang bisnes kuku jugalah. Dia mula start membeli dan mula nampak sikit lah macam mana Shaklee punya sistem kan. Yang itulah Mila nampak macam okey lah bila Ayat kan bisnes juga. Jadi macam boleh sharing-sharing dengan dia lah. So yang macam yang salah dari segi leader, you punya leader yang lain macam mana dia orang? Leader yang lain yang bawah you. Yang efektif 2 orang, Yusmiza dengan Sharifah Nadia. Yang lain belum efektif, kiranya macam belum stable lah. Yang tu lah yang macam Mila still nak
nak cari cara lagi lah nak bantu diorang ni untuk efektif tanpa gagal. Yang kiranya 2 orang lah yang maintain lah. Yang lain belum lagi. Okay. Alright. Ada berapa ramai dari Milah punya organisasi yang bonus achiever 11% ke atas? 11%. Roughly. Bulan lepas tak berapa ramai. Bulan Bawa Yus lepas saja ke? Bawa Yus macam mana? Bawa Yus. bawa Yus mungkin ramai kan. Bawa Yus dengan bawa Sharifah Nadia. Tak ramai lah, dua orang macam tu, 2-3 orang macam tu. Okay, alright, tak apa. So, okay, saya terima feedback itu. Okay, sekarang terima kasih Mila. So, sekarang kita pergi kepada Izzati Rosli pula. Izzati Rosli, what went wrong, what went right to your group, Izzati? Kejap master, kejap. Saya tengah nak install dekat ni pula, dekat komputer. Sekejap Open. Open, close. Bila nak start ni Izzati? Tak, sekarang saya kat telefon saya ni dia punya kamera dia tak okey. Saya buka dekat ni jap. Okay, sementara menunggu Izzati, jadi just to remind all the leaders, saya nak remind all kira Izzati dah masuk, lepas ni saya remind sekali lah. Okay, go ahead Izzati. Kejap mana saya punya alamak nampak pula background. Saya keluar jap. Kat mana nak buat background ni lah? Letak background switch kat video. Kat video kita tak apa. Alamak, tak ada apa. Kita buat blur je lah. Maklum dah kan. Okay, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua Sol. I saw you. Ambil ayat Wasdira. I saw you. Okay. Pertama nak ucap terima kasih banyak-banyak pada Master Atira selaku upline lah dan juga mentor untuk kami. Kemudian kepada Master Zuha dan Master Ainul yang tak putus-putus menyokong kami sepanjang saya jelah dalam bisnes Shakri ni kan. Syukur Alhamdulillah dipertemukan dengan korang. Okay, untuk make it short untuk bulan ni, okay. Actually sebenarnya ni saya suara tak berapa clear. Clear. Baby tak cari clear. line kot, line yang ke you seorang. Yang lain clear tak? Up and down lah, suara up and down. You main mikrofon tu jauh dekat rasanya. So you kena stay je. Jangan gerak banyak sangat. Okay. Dengar juga, dengar. Okay, dengar. Dengar. Sebenarnya banyak yang saya improvekan diri saya sebenarnya sepanjang bulan Jun. Okay, actually kalau sejujurnya target tak capai. Kalau ikutkan target. Tapi saya bersyukur dari sudut penambahan bonus ada. Macam ada progress lah. Walaupun target saya tak capai tapi dia ada ada achievement kecil yang lain lah. Tapi bagi saya benda tu Alhamdulillah saya cuma kena baiki more lagi untuk bulan Julai. Jadi apa yang saya perasan saya buat sepanjang sepanjang Jun, saya hidupkan grup. Saya rasa saya punya bonding dengan grup kurang sebelum ni lah, which is banyak kali dah Masa Ainul, Masa Zuha, Masa Tira ada remind kan, Zati kena grup tu kena hidupkan semua kan. Jadi saya cari apa yang benda yang saya nak hidupkan kan. And then saya mula buat success habit sepanjang Jun. Sejujurnya success habit saya baru create betul-betul, saya konsisten dan saya nekat nak buat Jun lah kan. Saya
memang cabar diri, dan Azim pun banyak tegur saya lah. Dia sebab dia duduk dengan saya kan, dia cakap dengan saya kalau Umi betul-betul nak berjaya, you, kalau macam inilah caranya, you not mean it kan. Dia cakap dengan saya, you not mean it. Kalau betul nak berjaya, sebab saya punya impian-impian saya macam besar kan. Tapi saya punya usaha tu tak ada kan. Macam usaha tu macam biasa-biasa. Macam mana nak dapat kan? Macam kita nak dapat satu target, kalau kita pun macam mana kita nak capai satu kejayaan tu tapi usaha masih sama macam yang lama, macam mana nak dapat yang besar tu kan? Faham tak? Kan dia kena usaha berbeza daripada yang sebelum ni. Jadi masuk Jun, saya nekat, saya nak ubah. Antara first thing first, saya ubah pagi saya lah. Pagi tu saya saya tahu waktu pagi adalah waktu paling premium. Dan waktu tu lah saya buatlah segala gratitude journal, and then saya tak buat seorang-seorang. Saya invite team, dan saya tak kisah dia orang nak join ke tak join ke, tak ada masalah, tapi saya perlukan satu aura dan kekuatan. Yang mana saya tak boleh nak buat seorang-seorang benda ni. Saya kena, benda ni mungkin ada korang boleh buat ataupun tak boleh nak buat lah, sebab dia komitmen kan. Sebab tapi macam saya memang 100% kat rumah saja. Jadi saya buat macam masuk kerja pukul 8.30. Dan buat macam dia jadikan kita ni adalah kita punya kerja, kita punya apa? Satu rutin Macam morning assembly lah. Macam morning assembly. Saya buat morning booster bersama team. Saya subscribe lah Zoom ni. Saya buat setiap pagi saya letak je link siapa nak join the morning booster. Saya start dengan Al-Waqi'ah, saya start dengan saya sharing sikit, motivasi sikit. Lepas tu saya buatlah to-do list siapa nak buat aktiviti kan sepanjang hari. So far macam alhamdulillah lah, dapatlah buat, tapi Sabtu Ahad je dah start buat. Je Isnin sampai Jumaat saya buat. And then yang tu saya nampak lah bonding team. Saya nampak kat situ tim hidup. Dia orang pun rasa lain. Dia orang pun macam lain lah Kak Izzati bulan ni. Saya macam itu je lah saya nampak yang saya saya cuba hidupkan bonding team. And then dari sudut sales team sebenarnya saya dah setiap macam newbie saya dah target berapa dia orang ni kan. Tapi masih tak capai. Tapi saya rasa kenapa tak capai, dari sudut penguatkuasaan kot. Target dia orang dah bagi dah kat saya. Saya dah cuma saya penguatkuasaan dan juga pemantauan secara tepat tu saya tak betul-betul buat. Contoh dia, yang saya target yang 600 UV semua kan, semua tak capai. Paling tinggi 300. Yang newbies kan. Jadi kat situ saya perasan saya tak betul-betul bukan kejar, tapi saya macam dia dah cakap saya nak buat 600 UV. Okey, saya cakap sekian-sekian kena buat 28 botol vitamin C. Saya duduk lepas kat dia je terus buat. Saya update lah sikit-sikit. Nanti Dr. Shana dah capai tak? Belum nak cerita nak buat apa. Saya pun bagi dah buat posting kat sini, PM semua kan. Tapi saya tak betul-betul macam nak cakap, betul-betul follow up yang dekat lah. Mungkin saya terlampau ramai kan. Saya macam tas sikit. Dia tak betul fokus untuk dia orang betul-betul capai target tu. Itu sajalah yang saya perasan sepanjang untuk itu. Okey, alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Kamilah dengan Izzati Rosli, dan saya bagi penambahan ataupun feedback daripada saya untuk kesemua orang dalam ni, bukan saja pada Milah dengan Izzati, kepada orang lain pun boleh ambil ini sebagai rujukan dan juga panduan untuk di actionkan ataupun untuk sebagai action item you all. Pertamanya saya ada orang angkat tangan. Huda, ada apa Huda? Orang angkat tangan. Adab berzoom ni kita kena bagi laluan kalau orang angkat tangan. Kalau ni kau main saja-saja angkat ke Huda? Tekan tu rasanya. Oh, dia tertekan dia ingat apa benda kan. Nak bagi tahu best ke apa tu, dia terangkat tangan. Okey, saya nak nasihatkan kepada semua orang leader. Saya punya dakwah saya masih lagi clear daripada bulan lepas. Saya rasa saya sangat particular cara you all look into you punya bonus achiever. Cara you nampak you punya bonus achiever ni, saya nak ada sedikit
penambahbaikan yang you all perlu buatlah kepada bonus achiever you all. Bila saya cakap bonus achiever ni, maksud saya yang orang yang berhasrat untuk dapat stable 11% dan ke atas. 11, 14, 17 dan seterusnya efektif ataupun rank up at 21%, 2,500 ataupun 3,000 UV. Okay. So, kepada leader-leader ni, kita kena ada schedule punya meeting dengan dia orang secara in person ataupun secara bersemuka. Kalau macam Izzati tadi dia ada bagi tahu dia dah subscribe kepada Zoom apa semua kan. Bagi saya tu adalah satu langkah yang baik. Cumanya kena ada session secara spesifik ataupun individual session secara weekly dengan dia orang ni. Kena ada untuk permulaan ni kena ada session secara weekly bersemuka. Orang kata apa macam ni lah macam saya buat ni. Boleh tengok Master Tira, boleh tengok Izzati kan, boleh tengok Aziz kan, Asila kan, kita boleh nampak So what you need to do is to all the leaders, supervisor ke, use ke kan, you all kena buat engagement secara direct, secara berjadual, sekurang-kurangnya seminggu sekali, secara perseorangan dengan you punya bonus achiever you all. Untuk tujuan dia apa? Sometimes saya tak tahu nak cakap apa lah Master Zuha bila jumpa. Tak apa, jumpa dulu baru cakap. Kalau tak ada fikir pun review saja lagi. Sebab perkara ni kan adalah fundamental kepada sikap dan juga perkara yang perlu dikekalkan dalam industri direct selling ataupun MLM. Kalau you all ni sebenarnya you all baru terdedah je kepada multi-level marketing. Tapi macam saya dan Mas Aino, pengalaman kami dah lama, sejak daripada 2007 lagi kami dah start dan involve dengan multi-level marketing. Kami dah lalui pelbagai segmen multi-level marketing, cara dan juga attitude, disiplin dan sebagainya kan. Dan apa yang saya boleh simpulkan dan saya boleh sarankan, perjumpaan secara bersemuka individu untuk coaching kan, sama ada sekejap ataupun lama, wajib diadakan sekurang-kurangnya seminggu sekali, wajib bersemuka macam ni. Tak mau WhatsApp tak jadi WhatsApp tu yang you all tegur hari-hari tu tak jadi dia tak jadi. Dia orang kata apa, boleh teruskan, boleh mantapkan you all punya penambahbaikan input dekat WhatsApp group tu, tak ada masalah. Cumanya saya minta kena buat dia punya engagement secara bersemuka macam ni. Sekurang-kurangnya setengah jam ke sejam untuk setiap seorang setiap minggu. Boleh faham ke? Semua take note kepada bonus achiever yang dah 11%, yang dah 14%, jumpa dia orang dan buat engagement secara bersemuka. Kerana banyak benda sebenarnya dia orang nak tanya kita dan kita lebih, orang kata apa, lebih efektif bila kita dengar sendiri dan kita dapat input sendiri daripada dia orang. Dan dalam masa yang sama, jauh lebih penting intention yang saya nak adalah supaya kita sentiasa boleh bagi motivasi kepada dia orang secara terus. Setiap benda kelemahan yang dia orang nyatakan, kita kena bangkitkan kembali sikap positif kepada apa yang dia lemah itu, supaya dia terus boleh bergerak dan menuju ke depan dan moving forward. Itu yang saya nak. Dan kalau saya selalu simpulkan dalam ataupun saya selalu bagi analogi belon, belon ni perlu ditiup setiap minggu. Kalau you tak tiup belon tu akan duduk kat mana? Bawah sofa, bawah almari kan, belon anak kita tu kan, bila kita sapu-sapu sampah, belon ni dah kecut lah duduk bawah sofa. Belon ni dah kecut lah duduk kat bucu katil yang kita tak pernah pun jumpa. Itulah motivasi dan itulah semangat leader-leader kita sebenarnya kalau tak ditiup setiap minggu. Faham ke? So kalau you all mengeluh kenapa leader tak bergerak, leader kenapa aku tak cukup bagi kan, sometimes it's not kita tak cukup bagi, tapi mungkin kita kurang mendengar. Kita kurang mendengar dan ini adalah salah satu orang kata apa perkara yang saya nak sangat semua kena buatlah, semua kena buat, tak kira if you are at the supervisor level, you kena make sure bonus achiever you boleh maintain sekurang-kurangnya 11% dan seterusnya dia boleh bina organisasi dia bermula daripada itu. Baik.
So clear ke? Mari saya tengok Nadia, Nat okey ke Nat? Nat okey, Nat okey ke Nat? Faham ke Nat? Dia nak test ni, orang-orang yang tutup video ni kadang-kadang dia tak ada lah, dia tengah goreng ayam. Faham. Faham Ustaz. Okey, baik kan. Kita bukan kita tak tahu, kadang-kadang tengah goreng ayam, kita tak adalah marah. Kalau nak goreng ayam pun goreng lah, tak boleh dengar kembali kan. Okey. Okey, sebelum saya pergi tu saya nak tanya, Alia dah selamat melahirkan baby belum Alia? Betul kan dulu Asyikin tengah goreng-goreng ni. Tak apa. Dah Masa Zuhar, selamat dah. Alhamdulillah, semua baby dan anak, baby dan umi dia semua okey Alhamdulillah sihat. Dah sihat. So kita ucapkan tahniah pada Alia, mudah-mudahan terus berpantang dengan Syed Syekli, terus hidup lebih bahagia, lebih sihat dengan Syekli InsyaAllah. Thank you. So bulan ni dah boleh buat comeback balik ke? Boleh start balik momentum lepas beranak ke? Boleh. Alright. Okay, good. Okay, the next person yang saya nak panggil dua orang saya nak panggil Dalila ada sini tak Dalila? Dafila. Fila kerja rasanya kan Kafi, Fila kerja kan? Fila balik shift malam. Shift malam. Okay, kalau tidak saya pergi ke Syamsina lah. Saya pergi ke Syamsina. Saya pergi ke Syamsina dengan siapa seorang lagi? Dengan Aisyah. Mana Aisyah? Aisyah mana Aisyah? Tadi dia ada. Aisyah Syah ke? Aisyah Syah lah. Mana? Itu ada. Okay. Standby after this you Aisyah Okay, saya nak tanya. Okay, saya nak tanya. Okay. What went right and what went wrong to your group? Kita start dengan Syamsina dulu. You rasa apa yang you buat bulan lepas yang you rasa you buat silap dan apa yang you rasa you buat betul yang you nak teruskan? Boleh share tak Syamsina? Ada orang call pula lah. Sekejap. Okay. Kalau ada orang call tak apa, kita pergi ke Aisyah dululah. Alright, Syamsina take your time, tak ada hari. Okay, kita pergi ke Aisyah dulu. What went wrong and what went right to your team, Syasha? Alamak, sekejap. Dekat Syamsina nak start dulu. Apa dia tengah ada panggilan. Ya. Okay, dah. Okay. Go ahead. Go ahead. Yang pasal apa tu ya Master Zuhar yang okay, saya tanya jelas tak sebab saya dekat kampung ni tak jelas tak? Oh jelas. Suara jelas. Actually untuk yang bulan ni yang rank up tu yang Kak Eni ada yang Kak Nafisah. Kira dia LB2 saya lah Kak Eni tu, Eni Daud. Dia ada kan dalam ni Kak Eni, mana tadi Eni? Kak Eni tak boleh. Tak apa, go ahead. Sebab dia ada masalah lah lain. Tak apa, go ahead. Untuk yang bulan ni yang Kak Eni tu memang sebelum ni dengan Azum dengan Master Zuhar memang kita orang target untuk rank up kan. Okay. Yang Fila buat grup tu memang dia mencapai lah objektif sebab dia target memang ada untuk yang rank up lah untuk bulan ni. Jadi yang naik tu seorang lah. Memang dia lah yang sebagai pemenang dia lah sebab kita orang ada buat kontes lah macam siapa yang memang ada writing dia memang kita orang bagi task and then ada kelas-kelas untuk dia orang. Maksudnya saya sebagai speaker juga masa tu and then ada Kafi ada dalam ni kan? Kafi ada. Ya, ada. Boleh sebut. Nampak dia macam tengah kerja tu. Ya, tengah vaccinator ini. Okay, lagi apa yang you rasa group you buat silap ke ataupun saya nampak yang good thing you all semua bagi task, ada buat group, special group, lepas tu target capai. Dari segi kelemahan apa yang you rasa you boleh ni?
Kak Syam nak Yang tanya boleh? kelemahannya saya tak efektif koordinator lah. Yang sebab saya punya 2 orang tu yang Lydia dengan Nurul Fazilah tu kan yang naik hari tu dia orang tak berjaya efektif lagi. Lydia tu pernah efektif sebelum ni tapi dia tak maintain efektif macam yang Nafisah. Ada sebab tak dia kenapa dia tak efektif? Hari tu dia kata memang dia tak fokus juga sebab yang Lydia tu memang masalah bulan lepas nenek dia yang dua-dua nenek dia positif COVID. And then mak saudara dia pun positif juga. And then banyak jugalah dia punya masalah lain tu lah yang masa Zuhar. Okay. So ada masalah peribadi lah yang menyebabkan dia tak boleh nak group tak boleh nak naik. Lepas tu stres jugalah dengan yang PDPR ni yang Cikgu kan? Kak Lydia ada cikgu kan? Oh, stres PDPR lah. Okay. Yes. Okay, saya rasa okay, betul kita boleh teruskan apa yang saya dengar daripada grup Syamsina tadi. Saya rasa okay kot Kapiah pun sekali. You all kena work together, to tiupkan kembali orang kata apa orang kata motivasi di sebalik kestresan PDPR tu. Okay, work as a group jangan work individu macam Syamsina you sorang-sorang saja nasihat cikgu-cikgu yang tengah stres tu apa semua kan. Work as a group lah, tak kisah sama ada dia sideline ke downline ke, wujudkan positive vibes dalam group masing-masing, tolong antara satu sama lain kalau boleh, dan buat Zoom meeting macam ni lah sama-sama you all walaupun duduk sekali dekat Sarawak tu. Jangan kata you all duduk kat Sarawak boleh buat ikut WhatsApp saja. Tak semestinya. Saya rasa tu masalah di masa Zuhar yang nak buat Zoom tu lah. Dan saya nak buat juga kan, cuma kadang yang banyak ada yang ada masalah lah. Time ni tak boleh lah. Lepas tu ada masalah lain tu kita memang kena ni kan. Mungkin itulah saya kena kaji juga kekalangan yang lain tu. Teruskan buat secara berjadual dahulu, tetapkan jadual dulu. Okey, jangan risau, tetapkan jadual dulu dan push untuk bertemu mengikut jadual. Tetapi sekiranya tak dapat, buat yang paling pantas dan cepat iaitu melalui WhatsApp. Buat melalui WhatsApp. Video call melalui WhatsApp adalah yang paling cepat dan pantas sebenarnya yang you all boleh buat. Okay, so itu antara alternatif lain kepada orang yang selalu kata, oh aku tak ready lah, susah lah nak masuk Zoom dulu ke apa ke kan. Setengah orang dia macam tu kan. So gunakan WhatsApp sebagai elemen. Tapi wajib jumpa. Itulah asas kekuatan sebenarnya. Kalau you all bonding kuat, insya-Allah stres macam mana pun dia akan salurkan stres tu kepada grup kita supaya dia boleh dapat momentum balik ataupun tenaga balik, ataupun dia boleh dapat motivasi balik daripada kita sebenarnya. So saya rasa perkara ni sangat penting Syamsina, hearing from you tadi, saya nampak memang kena perkuatkan, ataupun kalau dia sibuk betul, buat panggilan telefon sahaja untuk dia sebagai tunjuk kita care dan juga nak hear from apa masalah dia sebenarnya. Kita tak nak aku sibuk, aku stres PDPR lah, aku stres PDPR. Tak apa, dia stres tapi ambil masa weekend macam ni, 20 minit ke, call cakap sama dia, kan? Hear dia punya problem, apa lagi masalah dia apa semua. Sebenarnya bila dia relieve problem dia tu, sebenarnya dia dah bermula boleh bercakap dengan kita sebenarnya. Buat benda tu setiap minggu lah. Buat benda tu setiap minggu sebagai momentum untuk kita bina balik dan tunjukkan kita care untuk dia jugalah. Okey, boleh Okey, sekarang kita minta boleh Okey, thank you Syamsina. Kita minta Syasha. Sekejap. Sebenarnya nak keluar. Kau kat mana ni? Dekat Soho. Soho kenapa pakai? Oh, sebenarnya nak dalam keluar. rumah pakai mask ke? Okey. Ya, sebenarnya nak keluar lepas tu
Master Tira bagi tahu ada Zoom meeting. So hold kejap lah nak keluar. Itu komitmen. Thank you. Thank you very much. Okay, go ahead. That's the Baik, spirit baik. that we want. Nak share pasal apa Master? Sebenarnya Okay, terkejut ni. you share what went wrong and what went right to your group last month. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Jangan lama tau. Aisyah, ni my session tau. I nak you punya input sikit je. This is my session. Gaya cakap tu Tahu macam nak ceramah dah tu. Sabar. Tahu dah dengar warning. Dah dengar warning. Okay, go ahead. Okay. Last month tak tahulah apa yang went wrong, tapi okay, actually sama macam siapa tadi? Kak Syam kot. Kak Syam ke? Kak Syam. Kak Syam kata Kak Syam Kak Syam ke Kak Zati tadi yang kata target tu tak achieve, tapi still alhamdulillah lah dengan performance last month tu. Sebab actually target saya nak suara Master Zuhar tak dengar. Tak. You go ahead. Saya Okay. mute. Okay, sebenarnya Saya target cakap dengan memang orang depan. Sorry. Go ahead. Okay, sebenarnya target memang nak rank up coordinator, tapi still belum achieve lagi target tu. Tapi last month alhamdulillah ingatkan boleh effective senior supervisor 1 point je, tapi rezeki Allah bagi terus last minute tu effective senior supervisor 2 points, which is last 2 months langsung tak effective tau. Dan benda tu sedikit sebanyak mengganggu emosi sebenarnya. Sebabnya apa? Siapa yang tahulah kan, tapi saya punya direct upline bukan masters yang sedia ada. So bila mana kita punya direct upline tu macam kita rasa macam kita ni dia anak tiri kan. So bila mana macam kita tak efektif dan terus pergi kat dia, kita rasa benda tu macam mengganggu emosi kita. Macam saya memang biasanya fokus diri saya dan juga tim saya. So saya teruskan benda tu dan saya tak tahu mungkin rezeki Allah bagi last month sebab saya sedih, tapi saya tak adalah sampai macam nak target tak boleh jadi ni aku nak balas dendam ke apa, tak ada. Saya just terus fokus tim saya dan mungkin tiba-tiba Allah tahu kot. Allah tahu, lepas tu tiba-tiba tak sangka last minute tu memang Kak Lin. Huda WhatsApp kan dekat group leaders SLF saya punya sendiri. So Huda kata Syah tolong doakan Kak Lin efektif. Masa tu memang last minute dah lepas maghrib. So macam ingatkan macam boleh relax lah kan, macam okey lah aku dah efektif senior SB kan, Huda dah efektif SB, so okey lah boleh relax. Tapi itulah nak katanya bila kita jadi leader, kita memang takkan boleh berhenti dari membantu dan menolong orang. Memang last minute tu tiba-tiba je rasa macam no matter what, no matter how, memang kena bantu tolong Kak Lin untuk efektif juga. So tiba-tiba je last minute tu alhamdulillah in few minutes tu lepas kita orang discuss macam mana nak bantu tolong Kak Lin, bagi macam motivate dia supaya dia efektif juga. In few minutes lepas tu dia efektif. Tu je lah. Itu dari segi kekuatan dia, saya nampak you kumpulkan kekuatan strength you as a leader to your organisation kan. Jadi tu jangan berhenti. Dari segi weakness tu kat mana yang you rasa, dari segi kelemahan grup you yang you rasa you boleh perbaiki? Weakness macam Master Zuhar cakap tadi lah, maybe bulan ni saya kena lebih banyak contact diorang dari segi meeting. Selama ni memang semua dari WhatsApp. Saya guna voice note dengan grup WhatsApp. Okay, alright. So saya nak perubahan ni berlaku, Syasha. Maksudnya ada jadual yang orang panggil apa, sebab you dah maybe silap-silap you boleh nak jadi koordinator. You kena ada aim higher. Lepas tu saya tak nampak ada cara yang lebih berkesan melainkan jumpa secara Zoom, secara bersemuka, bercakap, WhatsApp teruskan macam biasa, tapi you akan tengok group you akan jadi different this month kalau you buat benda ni. Cuma Master. Macam saya, kekuatan saya sebenarnya bukan direct leader saya. Maksudnya macam LB2 lah, macam contoh Huda sekarang ni kan. LB1 dia macam on off.
Tak apa. Kiranya macam Jumpa sekali. every month saya LB1, jumpa orang. LB1, LB2, you treat dia orang macam sort of like you punya immediate. Faham? Faham tak? LB1, LB2, LB3 kalau ada, in fact kalau bonus achiever at LB3 pun kalau you perlu touch kerana dia orang ni lah yang akan beri sokongan kepada you punya group punya result nanti. So jangan kata aku punya LB1 aku ni hanya 2 orang je so aku touch dia orang. No. You kena go deeper. You kena go deeper LB1, LB2, LB3. And in fact kalau ada LB3 yang bonus achiever yang nak buat bisnes, you kena touch. Barulah you akan nampak cendawan-cendawan ni akan terus kembang. Sebab you punya LB3 yang bonus achiever, dia tak akan dapat inspirasi daripada dia punya LB3 leader ataupun LB2 leader sebab dia orang ni baru macam mana pun you paling tinggi antara dia orang. Faham tak? And then you boleh buat any motivation punya team ke, you organize you punya team, minta Master Tira satu slot ke untuk cakap dan motivate you punya team. Itu you boleh organize at your level. Tapi perjumpaan secara bersemuka individu setengah jam, sekurang-kurangnya setengah jam seminggu, saya cadangkan perlu dimulakan dan dibuat untuk touch seorang-seorang ni supaya sebenarnya banyak dia orang nak cakap dengan kita sebenarnya, tapi kadang-kadang kita ni yang orang kata apa kurang memberi perhatian untuk menjadi pendengar yang baik kan. So let's listen from them, okay, dengar apa yang dia orang cakap. From that kadang-kadang kita boleh share experience, kadang-kadang dia orang nak kita share experience kita ataupun dia orang nak dengar apa yang kita reply, apa yang kita feedback, dan benda ni sebenarnya yang akan continuekan balon tu daripada mengecut, dia akan terus mengembang. Itu je yang kita nak sebenarnya, tu objektif dia. So teruskan, macam you cakap mungkin bulan ni you akan start, kena start. Kalau tanya saya, you kena start. Jumpa secara macam ni, siapa nama dia? LB3 you, siapa nama? Bonus achiever LB3, LB2, you jumpa. Ataupun kalau tak nak penat, jumpa 2 orang sekali, tapi bersemuka macam ni. Jangan kalau macam yang bonus achiever 11% kan, you dah coach dekat WhatsApp, cumanya kita ulang balik, dia orang ada soalan tak? Mungkin kadang-kadang dia orang ada soalan, tapi dia orang kata, alah mungkin soalan tu remeh, susahlah nak tanya, saya nak kena jawab apa semua. Dia akan luahkan masa kita jumpa secara direct macam ni. Kalau you rasa, rugilah masa aku nak jumpa seorang-seorang ni, couple kan, ataupun triple kan. Kalau ada 3 bonus receiver, group dia orang sekali, okey jom jumpa sekali. Mungkin lepas you cakap dengan seorang ni, okey, ya. Sorry Encik, saya nak rasa salah satu Suara Master Tira putus-putus. ya ke? Sekejap. Saya ambilkan laptop sikit. Okey. Kalau nak cakap, dengar tak Aisyah? Kalau nak cakap pasal kebangkitan grup SLF ni, kita tengok daripada awal cycle, leader Aisyah Kak Lim tak efektif. Aisyah alone efektif. Aisyah efektif dan Kak Lim masih tak efektif. Bulan lepas alhamdulillah kemudian mereka efektif. Kenapa saya boleh simpulkan antara benda yang buat saya macam apa breaking lah Tira, breaking. Hang kena tukar internet hang lah. Berapa internet hang Dia putus-putus. Tu putus line. Tukar hari internet lah. tu buat public sharing pun macam ni. Datang Zoom pun macam ni. Ini dah tak boleh jadi ni. Dia kacau sikit alam lah sekarang. Okay, saya tak pakai mikrofon Okay. Kat mana tadi? Okay, macam bulan lepas, kalau ingat kan, kita Zoom waktu yang sama, pukul 11 ni, Aisyah dah terus arrange untuk Zoom meeting dengan saya pula. Terus dia tak lagi Zoom meeting. Kalau sayangnya tak dengar. Master Atira, off laptop. Kadang-kadang internet laptop tarik banyak. Oh ya. Laptop. Laptop Video off. Laptop
bukan internet. Jangan bagi laptop connect pada internet. Oh. Sebab dia akan banyak laptop. Sekejap. Kalau nak lagi jelas kan, buat Zoom atau public sharing semua guna laptop. Sebab laptop ni dengan dia device yang pertama dia akan dapat internet daripada handphone lah. So matikan internet dekat laptop atau PC. Tengah. Ada masa Tira hilang dah dia. Mana dia? Hello, Okay. testing. Okay. Jelas tak? Ini nampak macam better. Mungkin microphone problem kot. Okay, go ahead. Okay. Okay. So nak kata ni, okay. Saya sebab satu, saya nak semua nampak apa yang Tuhan cakap memang betul dan sebenarnya benda tu dah di-apply oleh Aisyah. So Aisyah ni, dia orang pertama yang approach saya untuk Zoom meeting. Dia tanya saya lah, dan Zoom meeting Aisyah ni dibahagi kepada 3. Satu, Zoom meeting dia sendiri attend dengan leaders iaitu bersama Master Zuhan dan Master Ainul. Habis dengan Zoom meeting Master Zuhan, Master Ainul, dia terus cari saya untuk Zoom meeting dengan leaders dia saja. Habis meeting dengan leaders dia saja, dia panggil saya lagi sekali untuk Zoom meeting dengan yang non-leaders. Dia asingkan. Sorry Master, asyik kacau. Habis Zoom meeting dengan saya bersama dengan non-leaders, dia go dengan Zoom meeting tim dia saja bersama dia saja. Upline iaitu Aisyah saja sebagai seorang upline. So you imagine berapa penat Aisyah buat Zoom meeting dan samalah sebiji macam masa apa yang Abang Zuhar cakap tu, Masa Zuhar cakap. Jadi saya dan efek dia, you all nampak Aisyah daripada tak efektif, dia boleh kembali efektif dan kita semua leaders dalam SLF efektif dengan successful. Jadi saya nak ingatkan pada semua leader ni, apa yang Pastor Zuhar cakap tu jangan pandang rendah pasal kekerapan bertemu tu, pertemuan dalam Zoom meeting ni, sebab trust me dia tak sama dengan WhatsApp, dia tak sama dengan audio. Itu je lah yang saya nak tekankan dan nak bagi tahu apa antara benda yang saya nampak menyumbang kepada kejayaan tim SLF Aisyah bulan lepas. Cuma Mas Tira, Masters. Ya. Kalau nak ikutkan KP and masuk cycle ni memang so far memang setakat ni memang efektif lah sama ni. Efektif itu memang setiap bulan, cuma last 2 months je tak efektif. Itu last month tak ada problem sangat, tapi sebenarnya last 2 months dia punya problem macam ni. Bila mana saya memang touch sampai LB, tak kira lah, saya touch sampai LB bawah. Tapi dia jadi problem bila mana yang direct saya tu tak berapa nak strong. So bila tak berapa nak strong, lepas tu saya punya sales masa last 2 months tu pun macam a bit slow. So itu yang jadi masalah. Saya tak dapat efektif masa tu. Di saat leader saya efektif. Apa? Jadikan pengiktibaran, don't focus on the problem, kita fokus to move forward dan nak tingkatkan apa yang kita lemah. Apa yang you dah capai sekarang ni kita nak maintain dan make sure kita achieve higher and more. Okay? Sebenarnya bukan nak fokus on problem, tapi saya sebenarnya sedikit sebanyak risau takut jugalah kalau benda tu macam happen lagi kan. Saya tahu benda tu kena get rid of, tapi in case. So macam mana saya nak buat supaya saya punya sales dengan saya punya LB1 tu sendiri strong. Macam mana? Itu yang saya fikir. So saya takut benda tu jadi lagi macam tu. Macam last month, macam benda tu miracle tau. Last minute tiba-tiba saya dapat order sekali masuk memang dekat 2,000. So saya rasa macam mungkin ada something yang tiba-tiba Allah nak bagi rezeki masa tu kan. Tapi yang last 2 months tu macam mana saya nak buat kalau if benda tu macam jadi balik, saya takut. Kena bagi miracle tu happen awal bulan lah. Macam awal kan, sekarang ni 4 hingga 10 hari bulan tu bagi miracle tu happen cepat sikit. Kan? So kita tak adalah. Macam mana untuk LB1 ni tu yang susah lah nak jangka. Sales mungkin saya boleh, saya try. Tapi untuk LB1 sendiri ni, sebab kan last 2 months tu kalau nak ikutkan saya punya UV dalam 1,300 lah. Maksudnya saya kan kena sampai 2,000 kan. 1,300 maksudnya 700 je pun. Macam mana nak buat? Kita address benda ni spesifik sikit untuk Aisyah on the separate session lah Aisyah. Macam mana sebab kita nak kena tahu LB1 tu macam mana.
Kalau tidak benda tu become very generic bila benda very generic nanti kita tak tahu macam mana kita nak pinpoint the actual punya problem ke dan tak mungkin tak sesuai untuk orang lain punya input juga so let us see case by case lah, case by case. LB1 tak strong, macam mana kita nak buat, so kita kena tengok dia. Sebab tu saya lebih suka kalau ada benda yang very specific to address, kita kena ada separate session yang boleh kita understand, kita faham lah. Mungkin kita boleh share kita punya input kita untuk you address you punya issue and problem lah. Okay. Alright, thank you untuk Aisyah dan juga Syamsina for the input just now. Okay, cumanya sekarang saya semalam ada Zoom meeting dengan orang lain. Cuma one of the good story yang saya boleh bagi tahu kat you all pasal recruitment kena to be continue, and saya faham perkara inilah yang menjadi igawan dan mimpi buruk untuk semua orang kan dalam menjalankan you all punya bisnes untuk memastikan ia sentiasa sustain, sales sentiasa ada kan. So recruitment ni become very taboo dalam kita punya group lah. Especially most of us tend to talk about other thing rather than recruitment. Tak ramai yang suka cakap pasal recruitment, sebab recruitment ni bagi kita benda yang susah, yang orang nak capai kata sepakat how to do the right thing lah. Tapi kalau kita nak cakap pasal branding, nak cakap pasal TikTok, kalau nak cakap pasal ilmu follow up, cakap pasal ilmu close deal, macam mana nak menerima rejection, grup kita memang akan terkehadapan lah, dan perkara benda tu banyak dibincangkan at all level lah, sampai ke level jutawan pun dibincangkan secara meluas aktiviti sedemikian. Tapi bab rekrutmen ni ramai yang krik kan. So gitu. So saya sampai Syekli cakap kita ni banyak. Yes. Grup kita grow, tapi on the subside dia kita tak ada recruitment kita kurang, faham tak? Itu memang message daripada Syekli secara keseluruhannya lah. So sekarang ni saya nak bagi tahu kita kena perkuatkan recruitment kita dengan cadangan saya macam ni. Cadangan saya macam ni, to all of you who are the leaders inside this one, inside this, how we want to approach. Sebenarnya saya pun banyak belajar daripada statement-statement ataupun sharing by Izzati Rosli, ataupun daripada grup lain Farah Wahida kan, daripada grup lain lah mengenai recruitment ni. Saya sebenarnya bukan apa, bila kita melihat, sometimes kita tengok apa yang boleh kita praktiskan ataupun kita buat untuk semua orang, untuk semua kita, dan semua orang boleh buat benda ni. Perkara pertama yang saya nak cakap, ini pasal recruitment, saya nak bagi tahu. Saya nak you all mulakan dengan customer you all. Siapa yang pernah beli Syekli dengan you all kena contact and try to offer dia orang balik untuk buat bisnes. Boleh tak? That's number one. Number one. Telefon jangan dalam keadaan yang pusher. You telefon bukan dengan objektif you akan close dia waktu itu juga. Faham statement saya? Bukan untuk close dia orang buat jadi bisnes pada waktu itu juga. Bukan. That's not objective. Objektif kita call and cakap dengan dia orang untuk for them to try opportunity untuk buat bisnes Syekli ni dengan dua tujuan objektif utama. Pertama, untuk dia orang dapat makan Syekli secara percuma, dan kedua, kita persuade dia orang untuk dia orang dapatkan, untuk jadikan Syekli ini sebagai dia orang punya passive income ataupun second source of dia orang punya income. Kalau dia orang adalah merupakan cikgu, Syekli adalah passive income kepada dia, second source of income kepada dia orang. So mulakan dengan storyboard yang macam tu. Jangan paksa, jangan apa-apa, just tinggalkan dia orang dengan perbualan sedemikian sahaja. Cuma apa yang saya nak bagi tahu sini,
objektif kita telefon ataupun kita berbicara dengan dia adalah untuk buka pintu untuk ajak dia orang berbisnes. Itu sahaja. Dan bukan tujuan untuk nak close deal pada waktu itu. Faham? So, dengan perkara yang sedemikian, okey, kita tak akan rasa pressure dan dia pun tak perlu rasa pressure. Faham? Bila kita cakap leisure saja dengan dia, dia tak akan menyebabkan dia rasa pressure ataupun kita rasa pressure. Okey? But tetapi jarum apa yang kita nak cucuk? Ini jarum yang kita nak cucuk lepas tu. Right? So, apa yang kita nak, kita kena follow up dengan dia setiap bulan secara persendirian. Ini jangan buat kat grup besar, grup customer tak nak. It has to be dedicated. It has to be personalized. Benda ni has to be personalized. Okay? Apa yang you perlu buat setiap bulan adalah you share you punya bonus dengan dia orang. Apa buat? Guys, share your bonus dengan dia orang. Dan bila ada saja public sharing yang dibuat oleh kita, just share to them the poster so that maybe dia kalau cakap pun kalau ada kelapangan boleh join benda ni kerana sangat interesting. Itu saja. Jangan buat benda-benda yang menyebabkan dia pushing. Okey, jangan menyebabkan dia yang menunjukkan kita ni jadi pusher untuk dia. Kalau tanya saya lah, kalau tanya saya, itu secara general lah. Ini adalah guideline secara general, tetapi you all boleh ubah from time to time ikut kesesuaian you all punya customer ataupun klien. Sometimes klien tu adalah kita punya sepupu yang mana aku kau memang dah rapat. Kau ni mangkuk lah, aku ajak datang public sharing pun tak nak datang. Macam mana kau nak berubah? Kadang-kadang you boleh cakap macam tu dengan you punya customer yang bersifat sepupu sebab memang you dah biasa dengan dia macam tu. Tapi you tak boleh tibai semua orang macam tu. Okay? So, berbalik macam saya cakap tadi, itu adalah orang kata apa? Ikut kesesuaian. Wah, dia nak cucuk. Kapiah live. Ini memang dia jangan salah cucuk orang sudah. Okey. Ya Allah, dia boleh buat macam ni. Okey, tak apa, fokus to your work and dengan kita cakap ni macam dengar muzik je lah. Okey. Dan sekali-sekala ajak datang share kita punya public sharing supaya kalau dia orang ada kelapangan, dia orang boleh datang and dengar. Alright? Dan tapi follow up dengan share kita punya bonus tu kena buat setiap bulan. Sebab apa guys? Sebab apa? Sebab at one time sebab kita dah buka pintu gate, kita bercakap pasal business dengan dia kan, yang tadi yang saya suruh buat perkara pertama tu kan. Kita dah buka. The moment kita dah buka pintu gate dengan dia tu kan, kita hanya tunggu saat dan ketika bila dia reach the lowest point dalam life dia akan datang dan balik semula. Kita tak nak kita terhegeh-hegeh pada dia orang tau. Kita nak dia orang yang datang balik dan biar dia orang yang offer dia orang bersedia untuk mulakan kehidupan ataupun bisnes Shaklee dengan kita. Itu bila dia orang dapat buka pintu, kita dah buka pintu dan kita tunggu dia datang. The moment dia datang, 3 bulan, 4 bulan lepas tu dia datang semula dengan dia menyerah diri pada kita. Pada waktu itu you akan nampak effort yang you buat bulan ni, bulan depan kan, you dapat try bulan 12 nanti, bulan 11 nanti dia akan datang. Masa tu you baru tahu nampak compounded usaha you tu macam mana dia makin meningkat. Alright, itu dari segi recruitment yang saya minta you all kena buat. You all kena buat macam tu. Sebab apa saya cakap macam tu tahu? Sebab apa? Sebabnya orang yang sukses dalam Shaklee ni kebanyakannya dan almost 100% yang dah capai capaian master apa semua ni, semuanya bermula dengan customer sahaja. Semuanya bermula dengan consume Shaklee sahaja. Tak ada orang-orang, tak ada investor yang kata aku nak invest dalam Shaklee lah, tiba-tiba dia berjaya nak jadi master. Tak ada. Semuanya bermula dengan dia consume Shaklee, dia dapat benefit from the product Shaklee dan dia rasa produk Shaklee ni perlu dikonsum juga oleh orang lain atas manfaat dia yang sangat baik, dan dengan sifat itulah dia akan terus naik dan mencapai rankingnya daripada masa ke semasa. Boleh Jadi saya harap kita boleh list down balik siapa customer kita. Jangan sehari pulun 100 orang, mampu satu rumah tangga kita akan jadi huru hara kalau satu hari kita nak call semua.
jadualkan dengan elok, sehari mungkin kita perlu call seorang, tak perlu sampai 2 orang, 10 orang, 5 orang. Kadang-kadang dia akan jadi beban pada kita. Macam Kapiah, tengok. Dia nak dengar, tapi nak cucuk orang pun dia nak cucukkan. Saya takut nanti kalau saya kata sehari kena 10 orang call, dia tak ada masa. So, ambil sehari seorang cukup customer kita untuk kita bercakap pasal apa yang Shaklee boleh offer 3C, kita capai sekian. Lepas tu kita buka narrative storyboard dia makan Shaklee secara percuma, dan kalau boleh orang kata apa, jadikan Shaklee sebagai second source of income kita kalau kita takut pekerjaan utama kita ada apa-apa masalah ke kan. Benda-benda begini akan membuka pintu hati dia, tapi kita bukan dalam keadaan yang kita nak pressure dia. Jomlah masuk, jomlah. That's not our way. Our way is dia sendiri yang datang dan menyerah diri pada kita. Faham tak? Bila dia menyerah diri pada kita, you cakap 10 benda dia buat. Kalau dia yang you paksa dia masuk, dan dia masuk pun dalam keadaan sebab termalu Allah dengan you cakap 10, 1 dia buat. Yang mana yang berat? Yang 10 cakap yang berat kan. Kalau dia datang menyerah diri pada kita, dia kata, Mila, saya rasa betul lah you cakap, saya dah ready. After 3 months, 4 months tau. Lepas you follow up ni bukan bila nak join, bukan. Share apa? Share bonus sahaja. Alhamdulillah, ini income saya pada bulan ni, syukur kan. Kalau bila you dah bekerja, you let me know. Saya akan guide you untuk capai benda yang sama apa yang saya dapat. Itu je. Cukup follow up sekadar macam tu. Dan dia sebenarnya baca. Dan dia sebenarnya dia berkira-kira dalam hati dia untuk dia campakkan diri dia untuk share dengan kita ataupun tak. Alright? So, the moment dia sampai lowest point dalam hidup dia, saya rasa pada waktu tu tak ada benda yang akan lagi yang boleh stop dia daripada terus maju. Sebab apa? You cakap 1 benda pun dia akan buat 10 benda. Kalau you ajak dia secara orang kata apa, secara paksa-paksa, pressure dia pun malu-malu Allah dengan kita. You cakap 10 benda, dia buat 1. Yang penat siapa? Kita. Yang duk merungut siapa? Kita lepas itu. Sebab tu saya cakap benda ni adalah benda jangka panjang, tapi it has to be done now. Kalau you all buat 30 orang, setiap orang sehari seorang you punya customer, saya believe, saya percaya, okay, you dapat 30 orang, you akan dapat success rate lebih kurang 5 orang. 5 orang ni you dapat bila? Not bulan ni. You akan dapat bulan 11 nanti. You akan dapat bulan 12 nanti. Tapi untuk dapat tuai hasil dia, kan? Dia punya hasil dia tu, sukses dia tu berdasarkan apa? Bukan sebab kepandaian kita, tapi sebabkan kesabaran. Kesabaran kita. Kita kena ada sabar dalam buat benda ni. Kadang-kadang kalau orang main saham kan, dia kata, hang punya sukses bukan sebab hang pandai trading, tapi sebab hang sabar. Dia kata, jangan bila waktu saham jatuh, sabar. So, macam itulah juga kita. Faktor kejayaan kita adalah dengan kesabaran kita. Bukan sebab aku pandai corner dia, aku pandai influence dia. Itu tak perlu. Cakap buat step mudah ini saja. Sebab kita kalau macam kami, level kami punya cekupan kami, orang yang dah sukses dalam Mary Kay, kan? Orang dalam Mary Kay, kami bagi ke dia, berapa Mary Kay? 5,000, 6,000 sebulan. Aku campak 40,000 sebulan. Mai, aku bawa join aku. Itu level kami. Level kami campak dekat yang orang itu. Mas Aino dia follow up dia macam tu. Dia cakap Mary Kay punya customer yang dah sukses, kami campak bonus kami macam tu kat dia, bagi tahu dia, when you ready to listen on the Shaklee opportunity, you let us know. Lepas tu campak setiap bulan, campak. And dia tak boleh tahan. Sampai satu masa Tupperware pun tak boleh tahan. Tupperware pun datang pada kita, leader Tupperware pun datang. Macam mana you all buat, macam mana sistem Shaklee, dia willing to know. Bila dia orang dah serah diri, nampak? You tak perlu paksa pun. You cakap 1, kita dah buat ni, bila dia cerita pada kita, dia dah buat 5 benda dah. Kita baru bagi tahu dia 1 je, tapi dia dah buat 5 benda. You all nampak tak? So the similar thing kita nak, you can replicate to you punya customer. Tapi perlukan kesabaran lah. Perlukan kesabaran.
Kalau dia kata, tak apalah saya tak interested lah pada waktu sekarang. Itu yang kita nak dengar. Itu yang kita nak dengar. Saya tak interested lah sekarang Syamsina. Saya rasa saya busy lah semua. Itu yang kita nak dengar. Itu yang kita nak dengar daripada dia. Dia reject kita dulu. Tak apa. Tapi kita dah buka pintu untuk dia berbisnes dengan kita tu. Sebab kita tak expect, aku jarum-jarum ni mematahkan semangat aku. Okay. Alright. Apa tu... apa tu tengok jarum lupa dah tadi. Apa tu mematahkan semangat kita untuk nak berbisnes. Bukan, itu bukan hasrat kita. Kalau kita clear dengan objektif kita, aku call dia hari ni sekadar aku nak buka pintu bisnes saja untuk dia. Memang dia akan reject. Expect rejection. Lepas tu setiap bulan follow up. Dia tak boleh tahan punya. Tengok kita punya bonus. Macam you all ni kan. Leader yang dalam ni yang dah banyak 1,500, 1,100 kan. Dia tak boleh tahan punya. Tengok kita setiap bulan dapat. Dia tak boleh tahan. Bonus ni saya cakap you all. Orang tak boleh tahan. Hilang. Dia punya passion dia hilang. Tambah bila dia esok dia nak beli gaji dia dah cukup-cukup makan. Lepas tu anak dia minta dia tak boleh penuhi. Masa tu dia kena cari Dia kena cari Aziz kan. Dia dah kena cari Lin kan. Alia, semua orang ni dia akan cari. Dia akan cari kita balik. Okay lah, I give a try. I give myself a try lah. I nak buat bisnes Syakli lah dengan you Mila. Boleh? Dengan Mar. Boleh tak Mar? Saya buat bisnes Syakli dengan you. Dia akan serah diri. Tapi pokok dia apa? Kita kena buka dulu peluang untuk dia buat Syakli dengan kita. Faham tak? And benda tu kita kena mulakan lah. Kita kena mulakan. Mungkin seorang dua orang yang mula kita cakap kita agak gagap, tapi selepas dapat tu saya rasa kita akan dah terbiasa. Kalau you dah cakap kepada 5 orang, 10 orang yang ke sebelah tu adalah menjadi perkara yang terlalu biasa untuk you. Dah menjadi mainan biasa saja untuk you. Alright? Tapi you kena dapatkan 10 orang yang pertama dahulu untuk you bercakap. Faham? Right. Okey ya? Boleh ya? Semua terkedu, semua tabu. Bila nak cakap rekrutmen semua tabu. Tambah bila nak suruh buat. This is the key to success, guys. Kadang-kadang dia malu nak, orang sana malu nak start. You pula rasa aku kena terima rejection. Dah dua-dua dah ke laut kan. Seorang pergi ke kanan, seorang pergi ke kiri. Sedangkan dua-dua orang nak berjumpa. Aku ni kalau ada peluang nak ajak dia ni, aku nak ajak. Yang kawan sebelah customer ni okey ke? Bisnes Syakli ni dia duk tertanya-tanya, dia duk puzzle tau. Bagus ke bisnes Syakli? Dan kita tak offer pada dia. Nampak? Kat situlah yang saya nampak ada kerugian. Dua-dua pihak ni bila kita masing-masing assume. Ambil assume. Dia assume, you assume. So, tak jadi. Tapi kalau you ambil langkah pertama, buka dia punya pintu dia, serah pada dia. Aku dah bawa kat kau. Kalau kau nak, kau tak nak, is your right, is your option, is your choice. Yang mana kita tak nak, kita paksa. Yang paksa tu yang saya tak suka. Bila you paksa atas orang tu, orang akan rasa pressure dan dia akan cuba rebel dan jauh daripada kita. Tapi kalau you offer peluang, terserah pada dia nak join ke tak, setiap bulan you bagi je bonus. InsyaAllah, dia tak boleh tahannya. 3-4 bulan lepas tu dia tak boleh tahannya. Right? So, itu adalah tips untuk you all teruskan, perkuatkan you all punya recruitment supaya kalau kita ada leader dalam ni kan semua orang, kalau katakan kita buat sehari seorang. Kalau kita buat sehari seorang, 30 hari kita dapat 30 orang. Kan daripada setiap orang buat 30 orang tu conversion rate dia hanya 4 atau 5 orang saja. You boleh tengok sebulan kita akan dapat lebih kurang kalau kita ada dalam ni 20 orang, kalau 5 orang kita akan dapat 100 orang new membership yang nak buat business dan akan buat UV untuk kita. 100 orang buat UV untuk kita, kalau seorang buat 600 minimum, kalau 100 dah 6,000 UV dah. 6,000 UV tu apa dia? Sale you all dah meningkat kepada 20,000 ringgit. Lebih kurang 20,000 ringgit sales akan meningkat. Itu you buat setiap bulan. Kalau setiap bulan buat, setiap bulan ada pertambahan 20,000, 20,000, 20,000, 20,000. That's how the group is growing. Boleh tak nak minta tips daripada master? Ada tengah feedback saya dapat daripada leader saya. Bila dia nak share tentang offer Syakli 3C, dia share tapi dia kata terus terang Mami, dalam hati saya rasa macam tak feel sebab saya rasa orang question. Kau cakap pasal car bonus, kau cakap pasal convention, kau pun tak dapat lagi. So ada tak tips macam mana nak bagi dia orang share je pakai pasal 3C tu dengan yakin. Tak payah nak duk rasa orang fikir macam tu. Okey. Sebab tu hari ni saya bercakap dengan leader. Okey, hari ni saya bercakap dengan leader.
Okey, yang mana sekejap 1 minute Okey. I percaya you all semua leader dalam ni. Okey. Yang mana minimum adalah RM1,000. Minimum you all punya income RM1,000. RM1,000 bagi saya dah sufficient untuk you all branding ataupun share dengan orang achievement yang you all capai. You all, bila you all bercakap pasal car bonus, pasal jangan takut dengan perkara tersebut. You boleh cakap pertama, okey, kalau saya lah, contoh saya telefon, saya akan cakap, okey, Leha, ni nak share to you, you know right about business. So you pun makan Shaklee, you pun makan Shaklee, you pun makan produk Shaklee, and you feel the effectiveness. I just nak offer to you opportunity, kan, yang mana kalau you rasa you bersedia untuk nak buat business Shaklee, you can come and join to me. I will teach you A to Z. Alright. And apa yang Shaklee boleh offer you adalah cash bonus, car bonus, and pergi trip setiap tahun. Okay, so far aku dah achieve satu, yang pertama. Yang kedua ni masih lagi dalam perjalanan dan dalam progress nak menuju ke arah tersebut. Right? Itu yang paling, itu ayat yang orang kata apa, paling yang kita pun tak perangkapkan diri kita lah. Kan? Jangan cakap, oh kau boleh pergi ni, oh kau tahu tak best tau pergi, kalau boleh pergi Itali, boleh naik Mediterranean. Jangan cakap macam tu. Bila you cakap macam benda yang you macam nak put more benda yang you pun tak capai lagi, you macam nak bagi tahu feeling yang pergi tu macam mana, kan? Jadi jangan buat benda yang boleh perangkap diri kita. Kita terus terang, and I in progress to achieve, which is I target 6 bulan daripada sekarang saya dah boleh hit car bonus apa semua, kan? Kalau you nak tahu more opportunity pasal business Shaklee ke apa semua, you let me know. Ini yang level leader lah saya cakap ni, kan? Kalau dekat level 600 UV apa semua, kita mungkin ada strategi dan pendekatan yang berbeza lah yang kita kena cakap. Tapi you dah ada testimoni on your own untuk you all bergerak. 1 daripada 3 you all dah capai. Sekarang ni you tengah menuju untuk yang seterusnya. So tak perlu ada rasa pressure ke apa. Kalau upline kita dah dapat car bonus, kalau macam siapa, Mila dah dapat kan? Mila, Izzati dah dapat. Siapa yang downline dia orang ni, leader yang bawah dia orang ni, kalau yang dah dapat, but my upline dah dapat. Kalau you nak tahu macam mana experience dia dapat, kita boleh share session tu dengan dia. Kan? Kadang-kadang kita perlukan upline kita, just share, tak payah letakkan diri kita sebagai aku nak kena tunggu aku dapat car bonus dulu baru aku nak boleh bercakap dengan orang. Jangan. You dah buang banyak masa sebenarnya. Satu saya cakap, the way kita package sesuatu benda tu, you dapat berapa ribu bonus pun you boleh, dapat ratus pun boleh, dapat puluh pun boleh sebenarnya. Kalau you pandai package the way yang you supposed to package you punya income you dengan Shaklee, at mana, di mana kedudukan you sekarang, cukup sebenarnya. Tak perlu nak rasa pressure sebab aku belum capai kepada orang tersebut, aku belum perlu bertindak kerana aku belum capai. Saat lagi bila you dah capai car bonus, aku belum boleh pernah pergi lagi trip. Takkan sebab trip tak boleh pergi, you tak boleh nak share. Kan? Yang dah dapat car bonus ni pun ada masalah dengan recruitment, so what? Kan? Izzati, Mila, siapa lagi yang dah dapat car bonus? Pun ada masalah untuk buat recruitment. Then, what you are going to say? Kan? Adakah yang dapat, adakah jaminan bila you dah dapat car bonus, you boleh dapat sebulan 10 orang atau 5 orang masuk join you as a business leader? Tak ada jaminan. Tak ada jaminan. Kan? So you duk fikir nak tunggu nak dapat. Tapi you tak bergerak dengan cara yang kadang-kadang kita boleh cakap macam saya cakap tadi lah. So mindset tu sebenarnya tak betul. Aku tak capai. Saya bercakap pasal apa yang aku dah produce sekarang. Apa pencapaian aku sekarang. Bukan yang you jual kat dia pencapaian yang you belum dapat. Bila kita cakap pasal peluang Shaklee, kita cakap pasal 3C. Dan apa objektif you masuk dengan Shaklee untuk capai ketiga-tiga ni. Tapi you dah capai satu daripada 3 benda yang dah capai. So just cakap macam saya bagi tahu tadi lah. Dan itu adalah sebenarnya adalah sangkaan yang salah. Sangkaan yang salah sebab aku belum capai.
Jadi aku tak boleh bercakap. Hatta Master Atira ataupun kami sendiri kan tak ada rekrutmen yang berkesan. Tak ada rekrutmen. Kami buat rekrutmen ada walaupun kami tangkap jerung apa semua kan. Kami ada rekrutmen tapi rekrutmen sistem yang cukup berkesan belum ada lagi. Belum ada lagi. Itu yang dah capai. Dan kalau you are at our level, what you're going to say? Aku ada masalah lain. Dan nampak alasan lagi. So, perkara yang sebetulnya adalah kita tukar cara, kita package benda tu. Cara kita sampaikan benda tu pada customer kita. Bagi saya, kita cakap benda yang simple-simple je lah. Ini bonus aku. Kalau dia tengok bonus kita dapat setiap bulan tu pun kan, is a big thing already tau. Betul. Cash sangat power sebenarnya. Kalau kan. Cash sangat power. You all dapat 1,000 lebih tu sebenarnya sangat power. Untuk you share dia setiap bulan. Kalau waktu bulan yang rendah pun dapat 500 share. Mungkin dia akan tanya, kenapa kau dapat 500 je bulan ni? Nampak? Silap-silap dia yang akan tanya kita, kenapa kau dapat 500 bulan ni? Bulan-bulan seterusnya kau dapat ni. Masa tu dia kata, sinilah adilnya sistem Shaklee. Kau tak boleh kata dia piramid kan? Kau orang tak buat kerja apa pun, orang lain boleh sapu kau punya bonus, orang lain boleh dapat kau punya bonus. Tak macam tu. Kan? So this kind of thing lah yang saya rasa kita kena improvekan. Okay guys, saya cukup cakap pasal recruitment ni. Saya rasa saya dah bebel lama pasal recruitment ni. Dan saya perlukan action saja from you all. Next month punya meeting saya akan nak tanya. Saya akan pilih 5 orang. Secara random saya akan tanya, dah berapa orang dah you all call? Dah berapa orang dah you all call? Master kita letak challenge sikit. Kita letak challenge sikit. Bulan ni orang ke minimum berapa orang? Master Tira nak jemput Azzi macam mana dia buat recruitment? Azzi power kan? Apa? Saya tak ada masalah. You all nak buat macam mana. Tapi macam mana yang saya cakap tadi tu, you all buat. Call macam Izzati dia memang ada call. Cuma action lepas tu saya tak tahu. Tapi saya bagi tahu A to Z ni. You all call, bagi tahu pasal 3C, apa yang you dah capai dengan Shaklee. Lepas tu cukup. Just nak open discussion pasal do the business with me. After that, cukup. Cakap dia pasal benda lain. Seterusnya, follow up dengan setiap bulan share kita punya dengan apa? Dengan share setiap bulan dengan bonus dengan dia. Itu je. Buat yang tu je. Lepas tu ajak public sharing. Bila ada opportunity, ajak public sharing. Senang je. Benda simple je, step je. Tak payah nak fikir orang kata apa, aku nak buat Facebook marketing. Itu buat. Kalau you ada capacity untuk buat, push untuk diri you buat. Kena buat benda tu. Kan? Tapi ni saya bagi tahu benda yang orang kata apa tak tahu nak buat Facebook marketing pun you all boleh buat benda ni. You all tak tahu IG marketing pun you all boleh buat benda ni. Itu perkara yang saya bagi paling minimum. Master Zuhar. Yeah, Syam, silakan. Nak kena suruh Azzi cakap lah. Azzi power lah. Okay lah. Dia punya progress tu memang laju lah. Aziz silakan. Boleh bagi 1 point tak Aziz untuk mengurangkan keresahan orang-orang lain ni yang terlalu inspired dengan you punya recruitment. Aziz saya tu tak ada Aziz lain dah kan? Apa? Okay, betul lah saya? Betul. Recruitment saya tak tahulah. Tak tahulah laju ke tak. Cuma saya kan memang daripada bisnes lain. So apa yang saya buat ialah saya tarik orang-orang bisnes. Saya macam malas buang masa untuk orang yang baru nak cuba bisnes. Saya rasa itulah kekuatannya. Macam bulan first saya buat, memang saya nak pergi seorang sebab saya nak tengok macam mana jadi ke tak. Tapi saya still ada pengaruh dengan saya punya team yang sebelum ni lah. Saya memang tak ajak. Then dia orang yang tengok sendiri. Sebab saya memang buat personal branding tu, so saya pegang pada know, like, trust. Saya selalu sharing pasal bisnes. Lepas tu share pasal bonus lah. Yang tu je. Lepas tu saya call lah. Memang saya call. Saya tak cakap dulu pasal bisnes. Saya membawang dulu masalah-masalah yang ada. Maybe macam cakap pasal masalah sekarang. Duit ke, income ke, susah duit yang banyak ada 100. Susah nak buat business ke.
Lepas tu barulah start masuk Jarum. Tapi kita cakap lah, kita ajar dia macam apa? Ya aku alhamdulillah lah walaupun kosmetik ke apa slow sikit sekarang ni alhamdulillah lah masuk Shaklee ni best sangat. Lepas tu memang kita kena tunjukkan memang excited gila kita buat. Tapi memang excited betul pun. Sebab sangat-sangat banyak kelebihan kita punya Shaklee ni berbanding bisnes lain. Especially part bonus tu saja pun dah kelebihan sangat dah. Sebab problem lagi buat bisnes lain ialah dari segi tracking tu sendiri. Sebab bila kita macam yes memang banyak sale ke apa benda kan, tapi tak sempat pun nak terkira, kita tak tahu pun berapa income kita dapat sebenarnya. So sangat-sangat penting lah kita dah ada track bonus tu. So tunjuk je lah yang dashboard tu. So alhamdulillah 2 hari dah dapat 100. Alhamdulillah ni. Siapa yang tak terbakar duit kan? Lagi-lagi orang ada masalah duit. So kalau bagi saya lah, tapi saya still kena improve lagi. Kena banyakkan tembak golongan-golongan yang tepat. Golongan-golongan especially yang memang ada pengalaman bisnes dah dan bisnes dia tak berapa berjaya sebelum ni. So kita cakap lah, sampai bila awak macam contohlah macam member ke kan, sekarang Aziz pergi je kepada member terdekat. Dulu Aziz fikir tak payah tunggu kawan saudara kan. Kita macam go je jual dekat orang lain dulu. Bila orang tengok kita berjaya baru orang terdekat akan support kita. Tapi sekarang ni assume that berjaya dah lah kan. Sebulan 3,000 takkanlah tak berjaya lagi. Dengan Shaklee sebab kita duduk rumah dengan musim pandemik lagi. Patutnya all the leaders dalam ni berjaya dah lah kan. Kita still dapat income. So Aziz start je sharing walaupun dengan orang terdekat. So touch lah. Maybe Aziz pernah buat satu tau dengan ejen Tupperware. Dia jual Tupperware. Lepas tu saya approach dia. Bukan approach. Mula macam okey tak jual Tupperware ni? Macam mana dia punya commission? Macam buat-buat nak tahulah. Buat tanya lah. Banyak. So cakap okay good luck. Kalau nak buatlah betul-betul. Buat video, buat apa. Nak tunjuk kita punya leadership macam bagusnya dia ni nasihat aku kan. Macam tu. Lepas tu tak lama kemudian memang dia join. Dia rasa macam tak puas kan. Aziz bagi tips sikit tadi tu macam tak puas aku yang tak leader ni. Maybe tak ada orang bagi tips punya macam tu. Macam kau bukan leader aku tapi kau bagi nasihat dekat aku kan. Lepas tu memang dia join. Guys, okay, you all dengar daripada apa yang Aziz cakap. Itu teritori dia. Itu teritori dan environment yang dia dah sedia ada. Itu given tau. You tak boleh nak kata, I nak duduk dalam teritori Aziz. Tak boleh. Dia takkan dapat. Tapi fundamental dia macam mana? You all kena gerak, kena cakap. Tapi kita ni susah sikit lah sebab we are not. Dia ada history ataupun experience yang lepas yang dah ada, dia orang kenalan-kenalan teritori dia semua yang boleh buat kan. So similar thing lah, cuma how you inject the excitement bila you bercakap, persuade orang ke apa ke kan, itu excitement yang you kena fikirkan lah. Benda tu tak dapat kalau you tak buat. You kena buat dulu, lepas tu baru you tahu kat mana you punya silap. Betul. Macam saya baru recruit Aziz masa ujung bulan 3 tu, saya tengok progress dia kan. Memang saya pun pernah tanya Aziz, memang recruitment lah. Dia punya group UV tu naik mencanak kan. 8,000, 10,000 kan. And saya pun macam Mas Ustaz kata, kita bukan, macam Aziz dia memang leader daripada bisnes yang lain. So dia ada banyak connection, networking untuk dia tu. Tapi saya dah fikir tau, macam mana aku nak dapat? Orang macam mana Aziz dapat? So apa yang saya buat bulan lepas, saya buka satu segmen kongsi rezeki. Saya suruh semua seller-seller ni komen siapa nak saya shopping barang daripada dia. Sebenarnya saya nak bina hubungan je. Dan juga bila orang yang jual coklat, orang yang jual sambal mula komen, lepas tu kita dah bina hubungan dengan dia. Dan saya buat macam mana Aziz cakap tadi tu, saya buat benda yang sama. Saya buat bagi tips apa semua kan. Memang dia dah mula PM dah nak tanya. Nak katanya macam ni. All semua duk rasa macam Aziz hebatlah Aziz. Jangan duk rasa macam alah aku rasa aku tak boleh buatlah apa yang Aziz buat. You boleh buat macam Mas kata apa? Step. Apa benda you buat? You cuba bina hubungan dengan mana-mana seller lain. You boleh buat-buatlah beli coklat RM10 daripada dia ke. Lepas tu you pula buat tanya. Bisnes okey tak?
You tengok okay tak? So lepas tu jangan ajak dia buat basically, just kata okay all the best, buat yang terbaik. You buatlah video satu hari berapa kali sekian. So you bina hubungan, at the same time dia tengok posting-posting kita selalu, akhirnya insyaAllah serah diri kan kita. Betul. Macam saya, walaupun macam achiever saya bulan ni dalam 20 lebih, 24 orang yang achiever lah. Tapi ramai yang 5%. Tapi tak apa, sabar sebab dia keep on improve. Walaupun saya ada team sebelum ni, tapi team saya tu jenis yang macam semua tak gagah lah. Mostly tak gagah. Dia orang bukan kategori leader, bukan yang macam jenis pandai bawa diri. Yang jual-jual macam tu je. So, saya share apa saya buat bulan ni, tiba saya pula bercakap. Go ahead. Saya rasa baguslah saya share. Saya cuba jadikan mereka tu keluar leadership masing-masing. So saya appoint siapa-siapa especially yang rank tinggi dan nampak potensi. Saya bagi satu topik, awak yang buat kelas. Saya cerita dekat dia dulu, dia sampaikan pada tim, semua tim saya. Dalam grup saya semua ada. Sekarang saya ada sampai LB4. Semua masuk LB sebab yang lain tu semua tak ada capability untuk jadi leader lagi. So semua dengar saya yang cakap. Lepas tu saya pupuk masing-masing semua kena bercakap. Nak kau ada dalam grup aku kan, so kau kena menyampuk juga. So at the same time tugas saya pun ringan lah sebab saya macam bukan semua tunggu Aziz je. Ada juga mak-mak dia orang mesti kena kabut kalau anak dia tanya kan. Macam tu lah. Okey, betul. Sambungan daripada Aziz tadi, that one how you manage your group lah. Saya percaya benda tu dalam ilmu yang selepas recruitment, how you manage your group lah. Benda tu you boleh dapat dalam jutawan, memang benda tu memang sangat kaya lah. Jutawan memang sangat kaya dengan ilmu-ilmu dan tips-tips yang macam how to do the manage the group semua tu you boleh dapat dalam jutawan. Tapi kalau you tengok tadi teritori Aziz dengan apa yang saya cakap, dia macam sama. Tapi kalau you tengok balik, intention saya sangat berbeza. Bagi saya melihat experience orang yang lepas, yang mana dia consume Shaklee dan dia sukses dengan bisnes Shaklee. Not the other way around. Okay? So, Aziz bawa orang bisnes masuk dan ask to consume Shaklee. Okay? Pun tak ada masalah. Dan saya nampak itu pun boleh berjaya, tak ada masalah. Tapi you all nak cakap, jangan jadikan Aziz itu sebagai poin kekuatan dan aku bukan Aziz. Kan? So aku tak boleh berjaya. No. Kan? No. So saya kata Aziz pun ada kelemahan weakest point dia kat situ walaupun rekrutmen dia daripada orang bisnes. Kan? Mungkin dia bisnes, dia minat bisnes tapi dia tak minat Shaklee. Kan? Orang yang love in product Shaklee tu yang sekarang ni yang customer you all dah ada dah. Cuma you all nak buka pintu je. Talk about the business to them. Right? So ini yang you all kena buat. Jangan simpan seorang-seorang opportunity nak buat bisnes dengan Shaklee ni kepada you all saja. Buka opportunity ni kepada you all punya customer. Nampak tak? Cara saya cakap pun lain Saya tak suruh you all push dia orang, ajak dia orang, paksa dia orang jadi Shaklee. Macam mana? You kena buka peluang untuk dia orang tahu yang dalam Shaklee ni ada opportunity untuk nak buat bisnes. Dan semua orang yang berjaya dalam Shaklee ni pun yang mana kita jumpa, dengar dia punya history apa semua apa sebelum ni, kan? Tak ada pun yang kata aku mula dengan bisnes. Tiba-tiba aku terserempak Shaklee. Aku buat Shaklee. Tak. Semua orang yang cakap, aku makan macam ada seorang master besar yang ada 4 million, 6 million punya sale dia dalam grup dia. Dia kata dia doktor, dia pregnant. Dia kata aku doktor pregnant, aku nak consume Shaklee. Dia cakap, what? Dia cakap kan, aku doktor. Dia kata kan, takkanlah aku nak makan suplemen. Takkanlah, okey aku makan suplemen, aku boleh ambil mana-mana suplemen daripada luar pun aku boleh ambil. Sintetik pun aku boleh ambil sebab kepercayaan aku dalam ilmu kedoktoran aku. Tapi bila dia makan ESP, dia cakap, wow, dari dia tak bertenaga terus dia boleh ikut suami dia pergi shopping. Dia cakap. So dia kata, what sign is this bahawa Shaklee ni kan? Lepas tu bila dia kata, dia makan, dia tengok. Bila dia tengok business plan Shaklee, dia kata, ini sangat bagus. Dia kata, aku have to buat Shaklee. Dia kata. So, apa point dia daripada sini? Kepercayaan pada produk tu yang push dia ke depan dalam dia buat bisnes. Right? Tapi saya tak kata salah. Orang yang Aziz dapat ni pun mungkin dia boleh bawa dan berjaya dan sukses dalam Shaklee juga. Tapi saya nak cakap, you all pun tak kurang hebatnya. You all ada customer
asset you all ni customer yang percaya dengan produk dan you all punya suntik untuk dia open untuk buat bisnes sahaja lagi tinggal. Alright? So balance sebenarnya. Balance apa yang you all dah ada dengan apa yang Azzi ada. Cumanya tindakan yang membezakan lah bagi saya. Tindakan yang membezakan. Alright? Tindakan yang akan membezakan you to move forward lah. Right? So Master Ainul. Master Ainul. Wah, diskaun banyak hari ni Master Ainul. Diskaun. Master Tengah Ainul. masak. Dia Boleh tengah cakap masak. masak. Okay. Okay, Master Ainul. Please remind one of you punya point, Master Ainul, before kita boleh buka question and answer. Jangan lama sangat lah sebab kita nak buka. Kita pun dah nak lunch ni kan. Pukul 1 nanti suami dia orang marah ke apa kan. Kampung kau duk bertenggek dengan laki mana kat dalam tu kan. Saya tak nak lah macam tu kan. Jadi kita bagi dia orang peluang untuk tanya soalan. Tapi I need your reminder to them lah. Reminder saya ada 2 je. Pertama sekali BLNC. Sekarang dah bulan 7. Jadinya kalau korang alert pasal BLNC dan korang memang nak qualify untuk BLNC pada tahun hadapan, maka bulan ini dah kena start dia punya battle dia tu. Faham tak? Yang mana tak efektif, kena efektif bulan ni. Sebab apa? You ada masa sampai bulan 12 sahaja. Okay? Bulan 12. Sebab dia kena 6 kali supervisor. So maksudnya you ada 7 bulan je lagi nak fight. So kalau you miss this month, next month you tak boleh miss langsung. Macam itulah. Faham tak? So bulan ini kalau boleh saya nak semua yang join dalam ni, ada 30 orang tolak kami berdua kan, lebih kurang 26 orang macam ni kan. 26 orang ni pastikan you qualify untuk ke BLNC pada tahun hadapan. Okay, so kena nampak dah mindsetting korang kan. Aku supervisor pada bulan ini minimum, mesti efektif. Okay, kalau korang nak melayakkan diri korang ke BLNC. Kenapa kena pergi BLNC? Okay, sekejap. Budak-budak ni bising. Okay, kenapa you kena nampak BLNC ni sangat-sangat penting? Okay, sebab benda ini adalah salah satu point yang akan menaikkan credibility you sebagai seorang leader. Okay, sebagai contoh Hadira, Hazriza kan, siapa lagi, Alia kan. Apa yang korang, macam tadi korang cakap kan, kalau tak ada proven result, belum ada car bonus, belum dapat lagi trip, apa-apa semua kan. So apa lagi yang korang nak tunjuk kat orang yang you ini keistimewaan you buat business chefing. So salah satunya adalah bila you qualify ke BLNC. Okay, so BLNC ni korang kena nampak satu event yang prestige yang sangat-sangat penting untuk korang fight. Faham tak? Kalau katakanlah aku tak mampulah nak fight car bonus lagi, aku tak mampulah nak fight pergi trip lagi kan, tak apa. Okay, sekarang korang kena fight ke BLNC. Okay, BLNC ni saya cakap paling mudah nak fight, tetapi impact dia pada you punya business sangat-sangat besar. Very powerful. Faham tak? Dia akan menampakkan you are someone. Okay, kalau you seorang suri rumah sekarang ni, kan, kalau you dapat attend BLNC, you tu dah macam orang bekerja dah, eksekutif. Kan, seorang suri rumah yang duduk rumah jaga anak, tapi korang qualify ke BLNC, korang dijemput sebab menghadiri conference, business leader conference. Okay, so benda tu sangat benda prestige. Kena nampak benda ni sangat penting. Okay, so kalau rasa nak live macam orang bekerja ke kan, fight lah untuk pergi ke BLNC. Okay, tu satu. Okay, yang kedua, reminder untuk leader yang stable. Ini untuk leader yang stable. Yang tak efektif korang tak payah dengar, bukan tak payah dengar, I mean korang boleh dengar, tapi sebagai input sajalah. Untuk leader yang stable lah, maksudnya setiap bulan you efektif. Okay, saya nak this month korang dah kena kerja Master Atira untuk calculate korang punya conference point. Minimum lah kena target 1 tiket ke Korea. Okay, sebab bulan 7 ni dah kena a real peperangan lah kiranya untuk korang fight untuk punya conference point. Dah kena serius dah. Ini untuk leader yang stable. Saya tak bercakap kepada leader yang efektif, tak efektif. Okay, yang efektif, tak efektif korang kena target BLNC. Dan yang stable setiap bulan, korang dah kena kejar Master Atira untuk korang calculate you punya conference point. Sebab kalau korang miss salah satu, target untuk setiap bulan tu, korang akan terlepas banyak. Okay, so saya nak remind benda ni je 2 ni. Okay, bulan 7 adalah sangat kritikal untuk permulaan you punya, untuk growkan you punya business, iaitu ke BLNC dan juga ke convention trip. Alright? Okay, Mr. Zuha?
Okay, thank you very much Master Ainul for the reminder. So semua dapat fokus, semua dapat. Nampak ayam goreng, upin-ipin, nanti dulu sabar. Okay. Alright. So kita buka to the question Master Tina. Maybe dia orang nak tanya soalan ataupun ada benda yang terbuku di hati setelah sebulan berjuang. Come on guys. Inilah Sama ada you nak tanya soalan ataupun you rasa ada sesi luahan. Ini susahlah saya rasa master. Saya cabaran adalah sekian-sekian. Jangan malu, jangan segan. This is the time untuk bagi kami semua. InsyaAllah boleh bantu you all. Come on. Siapa nak tanya soalan? Nak meluahkan kesusahan, cabaran anyone? Neni nak tanya yang macam untuk BLNC tu kan dia Mas cakap tadi kena efektif untuk 6 bulan. Adakah dia kira pada bulan pertama kita rank ataupun kena kira dari mula balik untuk tempoh 6 bulan tu? Tak, memang kira dia bukan berturut-turut. Kalau katakan Januari pernah rank up, dah kira satu lah. Yang penting dalam 1 tahun 2021 telah. Okay. So kasih dah satu lah maksudnya another 5. Another 5, yeah. Thank you. No problem. Tengok cucu-cucu orang pun dia boleh tanya soalan lagi. Korang takkan tak ada soalan? Ada lagi soalan? Jarum ada soalan Sepanjang session ni dah berapa ramai dah, berapa banyak dia angkat jarum cucu orang. Ayo. Nostalgic betul. Saya nak ucap congrats jugalah pada mereka yang ada kepercayaan untuk keluarkan sedikit modal closing. Bila macam contohlah, you ada gap sikit lagi nak efek. Sanggup cari cash untuk you cukupkan UV you. Yes, memang yang bagusnya daripada awal bulan you memang dapat sale and then you rolling modal tu, lepas tu you dapat cukupkan untuk you efektif betul. Tapi ada juga certain leaders yang maybe dia kurang lagi 500 UV, kurang lagi 1000 UV, dia kurang lagi 1200 UV. And then they are willing untuk modal sebab bekalkan keyakinan, aku tahu produk ni sekejap je licin dan aku tahu aku boleh buat more recruitment dan aku boleh dapatkan balik semua modal-modal aku. Kalau you ada keyakinan ni, insyaAllah you boleh pergi jauh dalam syarikat. Tapi kalau you masih rasa macam tak sanggup nak modal, tak sanggup nak sebab you takut duit tu you tak dapat balik. You takut, you sendiri tak yakin you boleh buat sale untuk dapatkan balik. Jadi siapa yang ada, saya nak ucapkan congrats dan perbaiki lagi supaya the next punya project tak perlu nak keluar modal banyak sangat. Sebab improvement hasil video dan juga untuk cepatlah, tak ada soalan ke semua? Tak ada soalan ke? Tak ada rasa macam nak bagi tahu kesusahan dan cabaran you all ke? Susah je nanti tak jumpa sesuatu. Maksudnya session yang baik daripada Master Zuhar dan Master Ainul sebenarnya. Kata ada soalan. Menjawab segala keresahan dan juga tanda soal dalam kepala dia orang sebenarnya. Ya sebenarnya okey, Syamsina silakan. Dia sebenarnya masalah mute on kan. Kak Syam. Dia punya keyakinan untuk nak rekrutmen ahli-ahli untuk tambah lagi kan. Lepas tu dia memang ada potensi macam tadi kan saya memang go through seorang-seorang. Saya memang dah buat juga. Saya kata dia ada layak untuk jadi leader. Tapi dia kata dia rasa jauh lagi. Dia rasa lama lagi lah dia macam cakap macam tu nak naik supervisor macam tu. Tapi dia dah ada peluang dah sebenarnya. Tapi bulan seterusnya tu down balik. Lepas tu naik balik. Lepas macam dia tak stabil lah macam tu. Macam yang beberapa hari lepas saya dengan Nafisa buat jumpa dengan Kak Annie bila rank up kan memang secara rahsia lah perjumpaan tu memang pakai mask apa semua lah kan. Maksudnya masa tu saya memang kena cakap dia apa kelebihannya naik sebagai supervisor tu, BLNC, apa pentingnya untuk dia efektif.
dia sebenarnya dia tak faham juga macam mana kan. Saya terangkan jugalah. Saya lepas tu malam tadi tu ada juga kawan-kawan saya lain mesej bila tengok yang dah saya gambar dalam majalah tu sebenarnya suami saya saja je trik tu, tag yang saya tahniah tu. Dia salah satu cara jugalah untuk marketing kan. Ya, betul. Yang dah lama-lama yang tak pernah like posting tu tiba-tiba like macam tu. Maksudnya dia macam ada minat lah dekat situ kan Mas Luha. The next step is you. Kalau ramai dah like itu kan, dia orang menunggu, dia orang 50-50. Aku kata gede-gede nak beri kat dia kena nak offer jalan untuk buka bisnes dengan aku. The next step is you. You kena mulakan langkah pertama dan dia orang akan sambut langkah seterusnya. Maybe not now, but 2-3 bulan lagi when they ready, bila dia orang bila dia tak tahan dah tengok bonus you setiap bulan tu kan. Aku ni dah 3 bulan dah tengok dia. Aku tak mulakan pun. Dia dah offer aku tak mulakan pula langkah aku. Dia akan datang dan serah diri untuk you pula. You kena mulakan. Jangan takut, you kena mulakan. Cuma sekarang kan kita dia punya progress saya yang sangkut saya ni bahagian nak capai bonus lah. Sebab saya kan kita kena achieve juga kejayaan kan. Bukanlah kita nak tunjuk riak. Kita ni macam ada macam ni kan, macam itulah. Tapi kita kena tak tunjuk pula kejayaan, nanti tak ada progress juga kan, macam tu. Jangan risaulah, kita buat tak ada riak lah. Bukan masalah. I think kita dah beyond riak lah. Kita nak show for them to be inspired, and we want to help them. If you want, come and join me. We show you the way to achieve what I have. So kita itu intention kita sebenarnya, nothing else lah yang kita bagi dia bonus apa semua tu kan. Right. Okay, Mar tadi nak cakap apa Mar? Okay, pasal Masa Tira dia cakap pasal rolling modal tadi kan. Adalah one of my downline, dia memang berani invest. Okay, lepas tu kan bila keadaan sekarang yang memang produk banyak stok kan, produk fokus dia especially-nya kan, and then dia boleh hold that money, dia nak tunggu that product. Dan orang kata bila kita tanya, kita cuba bakar dia kan, why not you try ESP Sachet ke kan, you try the new product kan. Lepas tu dia jadi macam no, aku nak stick dengan apa yang aku nak tu. Dia macam tu. So macam mana kita nak influence my downline orang kata supaya dia boleh rolling balik cepat. Dan bila orang kata satu, saya nampak dia rasa selesa. Jadinya saya nak orang kata apa, saya dah bakar dengan orang kata apa, kalau you selesa ni sebenarnya boleh burn you kan. Jadi macam macam mana nak cakap, macam mana nak orang kata encourage dia. Encourage dia lah macam mana. Maksudnya encourage dia untuk sanggup modal. Means supaya tak dalam comfort zone pula. Dia I think dia dalam comfort zone tau. Jadinya macam tak kisah rolling modal tu pun tak apa, next month boleh roll lah. Dia macam tu. Rolling balik. Dia tak tunggu this month. Dia macam tu. Kita nak create agency tu. Okay, saya jawab sikit. Dia kalau dia dalam 1,700 atau 1,800 UV, kita kata kau complete lah 700 je lagi. Macam tu ke soalan dia? Ataupun dia kata tak apalah, aku tak nak lah. Macam tu ke? Dia macam tak apalah, tak apa. Dia macam dia tak kisah pun pasal UV tu. Okay. Kalau dia dalam situasi yang macam tu, sekejap. Okay, kalau dalam situasi macam tu, you kena buat calculation sikit dengan dia. Katakanlah kan dia lock 200, dikatakan kalau dia 2000 UV, dia akan dapat bonus sekian-sekian. Okay, kata kalau dia dapat 2000 UV, dia tak nak tambah 500 lagi. Dengan 2000 UV ni, you hanya akan dapat bonus sebanyak 800 ringgit saja. Okay, tapi kalau you modalkan 500 UV lagi,
bila you modalkan 500 UV lagi, dan dengan 500 UV ni you dapat 21%, bonus you daripada RM800 tadi akan naik jadi RM1,300. You akan tambah berapa? RM500 lagi. Bonus you and you akan dapat apa? Tapi you kena modalkan berapa? 500 UV sama dengan RM1,500. Okey, so dari segi pengiraan dia, you akan dapat RM500 dalam poket, dan jumlah yang you kena tambah lagi sebenarnya RM1,000 saja lagi untuk you dapat semua ni, and you dapat untung RM500 lagi. And logiknya kalau you kira macam-macam yang saya bagi ni, cakap kat dia, yang mana lagi untung you rasa? Sekarang ni kalau produk you tak laku pun, you dah dapat dah RM500. Produk you kena jual RM1,000 je. Tak, cuba target RM1,000 ni untuk permulaan 5 hari pertama you jual, ataupun you 10 hari pertama dalam next month you clearkan. RM1,000 ni you boleh achieve. Kemudian RM500 ni maybe produk yang you consume dalam family you. You dapat makan lagi secara percuma. Kan? Itu antara benda yang kita boleh psikologi lah. Kadang-kadang dia nampak aku nak kena modalkan RM1,500, lepas tu aku nak kena jual. Dia nampak susah, tapi dia tak nampak yang ada pertambahan RM500 lagi ekstra kalau dia jadi 21%. Macam itulah. Dapat Kamal? Penting kita listkan calculation lah. Apa dia? Calculation Discuss daripada aspek calculation. Okay? Dia banyak bagi benefit kepada dia sebenarnya kalau dia tambah. Bukan jangan kata dia rugi. Aku takutlah tak terjual nanti. No. You sebenarnya bukan sampai kalau dia kena modalkan 500 UV bersamaan dengan RM1,500 ringgit. So dia dah dapat tambahan bonus RM500 lagi. So dah jadi RM1,000 je lagi dia nak kena clearkan. RM500 tu kalau hang tak dapat, hang layanlah VVIX tu kat hang untuk bulan seterusnya. Kan dah tak payah keluar duit dah. Nampak dah benefit dia kat situ. So dia kena bagi nampak peluang macam tu kat dia. Hang hanya tambah sebenarnya RM1,000, hang punya tambah RM1,000 je sebenarnya. Tapi dia pun bila fikir congak-congak, tolak sempua apa semua, dia akan kata betul lah. Dia kata, so dia akan tambah lah. Itu biasanya lah. Kan? Lepas tu beli best seller produk. Tak minta pun, tak jual pun orang minta. Kan? So, tak ada isu lah. Saya nampak. Itu one of the counter terrorism lah. Counter strategi lah. Counter strategi kan. Untuk nak persuade dia untuk dia modalkan. Gitu. Okay? Ada soalan lagi? Mal? Okay, yang lain ada tak lagi? Siapa yang nama Muhammad Syafwan ya? Laki siapa ni? Radia. Okay. Radia. Okay. Alright, semua tak ada soalan? 10, 9, 8. Asilah tak nak tanya apa-apa soalan? Kamu Asilah. Okay, setuju Next month saya akan tanya berapa ramai dah call Saya akan ambil random 5 orang atau 10 orang. Ya semua. Syam jangan duduk main pangkah-pangkah pula, jangan tanah-tanah. You on the spotlight lah. Bulan ni dah spotlight, bulan depan aku tanya je lah. So, berapa orang yang you all dah call untuk buka? WhatsApp tak kira WhatsApp kita kira 0. Voice note kita kira 0. Minimum call. Maximum face to face macam ni. Itu kira A lah kan. Okay? Kiranya boleh lah kan Masa Suha. Contohnya dia orang WhatsApp macam contohlah nama budak tu Nazuran. Salam Nazura. Tanya khabar bisnes dia okey ke takkan Nazura. Nak share sikit pasal Syekli, awak willing nak dengar tak? Macam tu kan. Lepas tu baru kita kata kalau you free I call. Payah. Call kosong ke sekarang? Kosong. Okay. Terus ya. Call free tak sekarang nak cakap sekejap pasal ini nak tanya feedback pasal Syekli. Cakap. Lepas tu ceritalah. Tapi jangan ambil masa sampai setengah jam bercakap dengan dia. Kalau dia nak kita arrange next session kita akan explain. Dia kata kau teganglah kat aku 3C ni sekarang kata kalau dia ada masa okey, tapi kalau dia kata ni kita minta session yang seterusnya next time kita tegang kat dia secara ni. Nampak kita pun mahal
masa aku ni bukannya kau boleh main terjah-terjah juga. Aku pun mahal juga. Kalau kau nak aku boleh terangkan next time. Kita buat appointment, kita terangkan next time melalui telefon pun okey. Tak adalah nampak kita macam gelojoh sangat kan waktu Tak adalah, kau nak tahu 3C tak adalah nampak kita pun kebulong sangat ke dia kan. Walaupun dalam hati dudak dah kan. Oh, seorang dah kena ikan ni, seorang dah kena pukat ni kan. Jangan jaga kita punya tu sikit kan, kontrol. Tak payah buang masa, boleh tak saya nak call? Kalau you orang tanya boleh tak saya nak call ni kan, tak ada punya. Memang kita call to our customer. Okey, macam mana you makan Shaklee, okey ke tak apa semua. Kalau nak promo yang seterusnya saya akan beli. Promo seterusnya saya akan share kat you kat WhatsApp apa semua, cakap kat dia. Okay, I just want to let you know, kita dalam Shaklee ada ni semua. Kan ada 3C apa semua. Kalau you rasa you are interested tu ni apa semua, you let me know apa semua. I willing to explain you further pasal 3C Shaklee, cash. Sekarang ni saya dah dapat 1/3 daripadanya. Cash bonus saya dah dapat. Sekarang saya looking for target saya seterusnya dapat car bonus seumur hidup dengan Shaklee, bla 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 bla. Lepas tu point saya cakap tadi kan apa? Second source of income dengan makan Shaklee secara percuma. Itu dia mesti akan dia tekan terdiam sekejap lah pasal benda tu. Right? Lepas tu you cakap next thing you expect rejection. Kalau dia nak tahu detail pun okey, buat yang seterusnya, buat appointment seterusnya. Tapi setiap bulan kalau dia masih lagi ternanti-nanti, you follow up dengan bonus Shaklee you. Dia tak boleh lari jauh punya lah, jangan risaulah, tak boleh lari jauh. Tak boleh lari jauh. Tak payah WhatsApp WhatsApp you kan, dia kata tak payah. Dia tak akan juga. Dia akan sibuk seumur hidup dia. Relax, you akan dapat benda ni 10 orang you call, you akan rasa biasa. Dah biasa. Nak dapat 10 orang yang pertama tu perit. Tapi dah dapat 10 orang pertama tu, you akan rasa biasa. Okay? Okay. Dah nak masuk Zohor ni kot. Okay kot, Mas Atira saya serahkan balik kepada Mas Atira. Alhamdulillah, saya rasa macam satu bulan lah. Rasa belon kembang ah? Siapa ada rasa belon kembang? Angkat tangan tengok siapa yang buka video ni, angkat tangan kalau ada rasa belon kembang. Rasa terudara tadi ya. Rasa belon kembang kan. Apa saya kata kena buat kot sini. Hari ni sangat full. Apa dia? Tak dengar apa dia? Hari ni sangat full. Semua master bagi tu memang dah hari ni sangat full. Sangat full. Lah, saya satu benda yang saya suka Mas Zuhar ni, dia sebab tak tahulah mungkin dia pun enjoy Petronas kan. Dia ada ajar kita untuk jadi lebih more professional lah. Professional, tengok cara call pun dia akan tahu you ada standard dia. Tak dapat macam you hegeh-hegeh kat orang tu, tapi dia concern kat dia orang. Saya Zoom meeting ni saya 5 minit awal tau. Saya masuk 5 minit awal tapi Zoom link tak ada keluar. Saya kata ni Mas Atira tak boleh macam ni Mas Atira. Tak boleh hidup macam ni. Alhamdulillah lah sekarang ni kita dah settle lah 40 minit terputus, 40 minit terputus. Tadi duk settle payment lah tu. Okay, so insyaAllah macam biasa, Master Zuhar boleh tak kalau kita nak tetapkan setiap bulan tarikh yang sama ni untuk Zoom meeting? Cek nama Ainul lah, cek nama Ainul. Cek nama Ainul lah. Okay, sebab setakat ni bulan lepas pun dengan bulan ni pun lebih kurang lah kita 3 bulan, 4 bulan kan kita ni. Kalau boleh tetapkan, saya nak semua pun aware setiap bulan. Ini dah awal bulan kita akan berjumpa dengan Master Ainul. Dan korang kena ada satu mission lah. Satu macam keazaman, aku boleh bagi tahu Master Zuhar dengan Master Ainul apa performance aku lepas. Kalau katakan kalau ada yang saya dengar cara tim lain kan, siapa top 10? Siapa top 10 untuk performance bulan lepas? Cukup korang ada azam yang tinggi untuk tunjuk sikit kat Master Zuhar, Master Ainul, ini aku antara top 10 bulan lepas. Okay, so ingat kita punya pesanan Master Zuhar bulan depan, dia akan tanya berapa orang dah kita call untuk bulan ni, dan kalau nak lagi best, you boleh sebut berapa orang you berjaya recruit untuk bulan ni. Alright, so saya kira sampai sini saja perjumpaan kita.
dengan Mas Zuhair, Mas Ainul. Thank you so much Mas Zuhair, Mas Ainul for your time. Okay, sorry lambat tadi. So, banyak dapat tu. Kita perlukan benda tu. Okay, so kita bolehlah tutup kita punya perjumpaan dengan banyak kita punya props. Yang like itu kita kena dapatkan ya. Okay, so kita tutup pertemuan kita dengan suratul As dan tasbih kafara. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Okay, terima kasih semua for your time. Terima kasih Mas. Thank you all pula. Teruskan berusaha. You are all awesome. Okay. Banyak props dia. Hanya kita well prepare. Ha. Thank you all master for meeting Okay today. ya, take care ya. Ha. InsyaAllah. Jadi ya, okay. Next time kita jumpa lagi. Habis COVID nanti kita jumpa lagi, okay? Okay, bye semua. Okay, bye. Salam.